and a very good evening, everyone. Welcome to the second episode of X3 Talk series, brought to you by Malay College Billy Foundation. So, dalam second episode ni kita akan discuss on how to buy your first home. So, before we start, let me introduce myself. I'm Farhan Ilmi. So, ramai budak-budak college class of 13 kan. So of course korang kenal aku kan. And right now I'm a social entrepreneur advocating in solving inequalities among societies in Malaysia. So as per usual pakai cliche lah, tak kenal maka tak cinta. So dia our panelist for tonight Kebeng ataupun Muhammad Syakir bin Abdul Rahman from Sulaiman House. Let's go Sulaiman House. Kita so Syakir Rahman is a specialist or certified real estate negotiator at Great Khasa Realty Sdn Bhd. So before kita start kan, hopefully kita boleh come up with warm up questions. So boleh lagi? Macam mana? Kita start dengan warm up questions, boleh? Boleh? Boleh Of course. So, berapa lama kau dah dalam real estate industry? Aku start daripada tahun 2019 since aku belajar lagi daripada dekat UKM. So, since then aku start kerja dekat real estate agency dekat IWP, dekat Southville. So, sekarang aku dah change ke agency Great Khasa Realty. Alright. Yeah. So, kira kau ni specialize in buying ke selling ke both? For me, aku specialize in rental, but at the same time aku buat juga buying and selling, especially in underground market lah. Alright. So ada a few clients juga lah dalam buying and selling, tapi more on rental Ya, yeah, betul. Alright. So biasanya lah dekat kawasan-kawasan area mana yang kau selalu handle? Probably like around Klang Valley lah kan. So dekat Ceras ke, dekat city ke, kira bandar KL ke, KL City Centre ke, mana? Okay. Since aku before this aku kerja dekat IWP Southville, so aku banyak cover area Bagi, Kajang, Southville, Dengkil dan juga sekitar dia lah. So since aku dah tukar ke agensi Great Khasa ni, aku mau cover ke Klang Valley, cover Ceras, Jalan Klang Lama and a few area lah sekitar tu. Oh, sebab sekarang kat Ceras kan. Before this kira kau kerja dekat area Southville tu kan? Betul. Yes. Alright. So your specialty is more like around before this on Bangi, Kajang, Dengkil, and now city centre lah juga kira Klang Lama semua tu. Kinda lah. Cuma bawah sikit lah. Okay. So the last question would be probably ada benda sikit nak share kot, highlight on problems kira youth sekarang ni beli first house. Before we start kan, kita probably can highlight some problems. Okay, so apa yang youth sekarang face problem adalah loan lah, dari segi loan. Usually memang susah. Dari segi kewangan dia memang tak cukup, tak lepas loan. Yes, rumah banyak and package daripada undercom pun banyak. Cumanya bila diorang nak apply, loan tak lulus. Problem dia maybe daripada penggunaan kad kredit yang teruk, ataupun mungkin daripada gaji mereka yang tak berapa tinggi, tak berapa cukupi untuk lepas daripada beli rumah tu. Itulah. So the main problem is always about loan lah. Credit score semua tak ni lah. Apa ni? Credit score tak cantik semua. Betul. Score problem memang susah. Alright. So thank you. Kita dah settle dengan warm up questions and the floor is yours. Kita boleh start dengan presentation. Alright, thank you Farhan.
Wih, Farhan lama tak dengar. Feed right. Okay, so dah share screen tu nampak tak? Sekarang baru start. Nampak muka pro. Nampak muka aku Nampak muka pro, tak nak muka pro. Saya tak nampak ni screen tu. Alright, sekarang nampak? Baru. Nampak dah bukan muka pro lah. Okay. Tak nampak. Tapi tak nampak parang. So boleh start lah sekarang. Korang dengar suara aku jelas? Jelas. Alright, thank you. Sebab sini bergema. Aku cakap, aku pun dengar apa aku cakap. Okay. Alright. Kau Okay, buka dua ni start apa? lah. Okay, firstly thank you Alright. kepada Apro dan Daniel especially jemput aku untuk bagi talk untuk cakap pasal macam mana nak beli rumah walaupun aku baru je 2 tahun dalam bidang ni. So today kita akan cakap tentang step by step and how to buy your first home. Okay, so kat sini nak tanyalah, yang lain ada pernah beli rumah tak? Ataupun try ke? Ke semua tak pernah? Belum lagi. So dalam ni maybe aku akan bagi detail sikit lah, sebab takut korang tak faham, tak ada step yang aku terlepas kan. Sebab kalau dah biasa beli, masalah yang awal ni macam basic je. Alright, so kita pergi sana. So actually ni yang aku selalu dapat, bukan saja tahun ni tapi tahun-tahun sebelum ni pun orang akan tanya, tahun ni tahun paling bagus tak nak beli hartanah. So before this macam tak ada jawapan yang tepat lah nak cakap kan. But yang standard boleh guna as long as korang ada kewangan yang kukuh, bila-bila masa pun adalah masa yang terbaik untuk beli rumah. Kalau korang tahu nak manage money and korang ada duit untuk beli rumah, just beli je. Sebab rumah ni dia selalu appreciate and a best asset for your asset lah. Alright, so just for since last year, okay, kita dengar pasal bottoming out atau di mana harga hartanah rupa jatuh ke paras yang paling rendah. Okay, dalam market hartanah especially kita ada kitaran, atau market lain pun ada. Dia ada yang paling tinggi dan kemudian dia akan jatuh balik. Since 2016, market hartanah dah start slow down. Since undercon dah take over, dia orang banyak offer package, dia orang banyak bagi loan free, semua everything lah. So start say market dah start slow down. Tapi sebabkan harga mereka offer tu tanpa mahal, dia orang punya supply, dia punya demand pun kurang juga. Sebabkan tu market cycle kita teruk dan bertambah teruk lagi dengan keadaan COVID sekarang ni. Habis. Memang down teruk. Even rumah subsale pun tak lepas nak jual, dia orang bagi jatuh ke sebabkan tu market kita cycle jatuh slump ke paras yang terendah. Alright, and that's the second reason sebab apa korang patut beli, sebabnya dia lupa offer sangat banyak tawaran yang menarik lah. Okay, offer developer sekarang banyak sangat. Okay, diorang banyak sangat projek and diorang kena compete each other nak suruh beli buyer projek diorang. So diorang terpaksa offer package yang sangat banyak. Ada bagi cashback, ada bagi kereta, ada bagi discount rebate and everything. And diorang terpaksa kurangkan harga rumah diorang juga sebab nak compete dengan subsale market juga. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga ni yang paling penting lah. Sebab apa aku rasa sekarang ni rasa memang patut pembeli rumah. Okay, sebabnya interest rate bank dah jatuh kepada terendah sejak 2004. Alright, so kita tengok kat gambar ni, how does the drop in OPR affect your house purchase? Okay, kita tengok kat belah kiri ni, kalau beli rumah bulan 7 2019, dia punya overnight policy rate adalah 3%. Okay, katakan rumah 400 tu 4,000, tambah dengan base rate commercial bank, dia akan jadi 4.30. Interest sebelum ni adalah 4.30. Kebiasaannya tu pun dah kira rendah je.
Biasanya 4.5 ke 5 lah. Dan LPA PSA pun loan government pun bagi 4 je. Untuk long term biasalah 35 tahun. So monthly repayment dia 1,844. Untuk rumah berharga 400,000 pada kadar 4.3% interest rate. Okay, so tahun lepas since COVID dah jatuh, bank negara dah kurangkan OPR rate 1.75. So let's say korang beli rumah yang sama, harga yang sama, tapi pada kadar interest rate 3.05. Sebelum ni 4.5, sekarang dah sampai 3.05. So let's say korang ambil long term juga 35 tahun. So korang bayar bulanan sebanyak 1,551. Hanya perbezaan setahun je, korang dah beza beli rumah yang sama tu hampir RM300. Okay, so kalau korang kira RM300 ni kali dengan 12 bulan kali dengan 35 tahun, hampir 126,000 beza dia. Padahal rumah tu adalah rumah yang sama. Okay, so itu yang paling penting lah aku rasa interest rate. So for now, it's the best time for you to buy your own house for your own use. Untuk kegunaan diri sendiri, bukan untuk investment lah. Alright. So next is kita start faham apa itu undercon and subsale market. Rasanya ramai dah tahu kan undercon and subsale market ni kan. Untuk topik ini kita cover dua ni je. Kita takkan cover lelong ataupun tanah, sebab dia adalah market yang utama untuk yang boleh dibeli lah untuk first home buyer. So untuk undercon market ni adalah projek-projek yang developer tengah buat ataupun projek yang dah siap. Itu dipanggil sebagai undercon project ataupun primary market. Untuk subsale pula ada rumah yang orang dah pernah duduk, orang dah pernah beli. Tak kisahlah yang orang kedua ke, orang ketiga ke, orang keempat, itu dikira sebagai subsale. Alright, so beza utama dia undercon dengan subsale ni daripada segi deposit dia ataupun down payment. Usually untuk undercon free. Korang selalu dengar kan rebate 10%, discounted fee or free no down payment. So itu adalah kelebihan undercon. Untuk subsale pula, korang kebiasaannya kena sediakan 10% deposit wajib. Kalau rumah tu 100,000, korang kena ada at least cash 10,000. Okay, bukan tu sahaja, untuk subsale ni korang kena bayar ready another 5% untuk bayar transaction fees, untuk stamp duty, legal fees, dan legal fees, valuation fees. So banyak fees yang korang bayar. Untuk undercon biasanya developer dah cover dah. Right. And untuk undercon, dia punya tak bagus dia sikit daripada segi completion risk lah. Kalau korang beli rumah undercon ni, ada probability yang rumah tu terkendala ataupun tak siap, sebabkan developer maybe move-list, bankrupt ataupun dia tak mampu nak siapkan projek. And daripada segi nak dapatkan flipping tu, capital gain maybe ambil masa yang makan lambat sikit. Untuk subsale biasanya senang, you get what you see lah. Kalau korang tengok rumah tu macam tu, nanti korang nak masuk, itulah yang korang dapat. And nak flip pun senang. Satu makan tahun 1-2 tahun dah boleh flip lah. Alright, so faham kat ni? Okay, kita go on. Okay, so asas dalam tanah ni, korang kena tahu jenis hak milik tanah tu. Bila korang nak beli, korang kena tengok dulu status hak tanah tu macam mana. So antara benda yang korang perlu concernkan adalah daripada segi land title, itu sama ada dia komersial ataupun kediaman. Yang kedua, korang kena tahu freehold ataupun leasehold. Yang ketiga, korang kena tahu dia sama ada hak milik strata, individu ataupun master. Yang first kali ni, land title, komersial kediaman ni, komersial contoh dia macam shop lot, sofa, everything yang digunakan untuk tujuan bisnes. Kediaman pula, macam kita tahu, adalah untuk duduk lah, nama pun kediaman. Cumanya, untuk komersial ni,
mungkin ada yang terlepas pandang. Untuk service apartment dan juga Soho, kebiasaannya dia di bawah komersial. So bila di bawah komersial, antara benda yang perlu kita tahu adalah daripada segi cukai tanah dia, utility bill dia, kebiasaannya lagi mahal ataupun 2 kali ganda daripada charge kediaman. Kemudian antara next thing yang korang kena tahu, kediaman akan dilindungi oleh HDA ataupun House Development Act. So tugas HDA ni adalah pastikan projek tu kalau dia under con, dia kena siap dalam tempoh 2 ke 3 tahun. 2 untuk land, untuk banglo, terrace semua, 3 tahun dalam untuk apartment semua. And dia kena ada defect liability period. So kalau ada kerosakan semua, dia boleh tolong coverkan. HDA akan pastikan dia boleh baiki balik secara percuma. Kalau komersial, HDA tak ada kuasa terhadapnya. Katalah service apartment ke apa ke, kalau ada kerosakan ke apa, maybe dia tak boleh nak cover. Yang kedua, dari segi scheme offer stamp duty free exemption, selalunya komersial tak akan dapat. So probability untuk service apartment, Soho, dia tak boleh nak cover. And usually bank pun tak cover full loan. Paling max pun maybe 85% to 90% coverage. Kalau kediaman boleh dapat sehingga 110%. Itu yang pertama kenapa kena tahu. Yang kedua, tenure, freehold versus leasehold. Okay, apa penting nak tahu freehold dan leasehold ni? Kalau korang nak beli rumah, korang kena tahu sama ada rumah tu ada freehold ataupun leasehold. Sebab untuk freehold, korang tak ada masalah untuk pindah bilik. Bila nak jual, korang boleh jual kepada siapa-siapa je, tak kisah Bumi Putra ataupun non Bumi Putra. Untuk leasehold pula, kalau korang nak jual, korang hanya boleh jual kepada non Bumi Putra, kepada Bumi Putra sahaja. So leasehold ni dia sebenarnya dia dipajakkan negeri. So selalunya dalam 99 tahun lah. After 99 year, apa yang akan jadi adalah kalau korang tak bayar premium, kerajaan ada hak untuk ambil balik rumah, tanah dan rumah tersebut lah. So yang penting adalah untuk bayar premium balik, untuk cover, untuk renew balik leasehold. Kebiasaannya kalau nak renew leasehold ni, boleh kira dalam setahun tu 1,000. Katakan leasehold tu max 99 tahun, dia dah tinggal 65 tahun atau 55 tahun, selalu je kena pergi renew balik untuk naikkan 99 tahun. So dalam 44,000 lah. Okay, yang ketiga, property title type. Kena tahu hak milik serata, individu ataupun master. Selalunya serata ni dia untuk apartment, kondo, apa yang ada bertingkat lah. Untuk individu pula adalah untuk landed properties, macam terrace, banglo, semi-D dan sebagainya lah. Pentingnya untuk tahu sama ada dia strata individu atau master ni. Kalau dia strata individu tak ada masalah. Cuma je kalau dia master title, iaitu title tu masih di atas nama developer. Maksudnya hak milik rumah tu masih lagi di bawah developer. Dia punya konsekuens daripada sini akan lambatkan proses pindah milik. Selalunya dia berlaku dalam proses pindah milik rumah subsidiar lah. Untuk undercon selalunya tak ada masalah. Okay, itu pentingnya nak tahu tiga ni, kena kenal pasti. Selalunya kalau rumah undercon dia dah bagi tahu dah kat depan poster dia akan tulis freehold, commercial title. Okay, so sekarang kita untuk beli rumah tamu ni kita kena bersedia. So first thing kita kena pasti tujuan belian. Okay, kena tahulah nak beli rumah untuk apa. Ini kita akan semak kelayakan pinjaman, nak tahu berapa loan kita lepas dan berapa bajet kita untuk bulanan untuk bayar rumah. Lepas tu kita kena cari rumah dan buat kajian lah. And kena buat temujanji dan lihat rumah. Sebenarnya proses nak beli rumah ni dia dekat awal je. Yang banyak sekali yang akan ambil masa nak cari rumah tu sebenarnya. But once kita dah sign borang SPA tu,
semua kita dah serahkan kepada pihak peguam dan developer untuk uruskan pembelian tanah lah. Okay, so first thing kita kena tahu tujuan beli rumah. Kalau kita guna untuk duduk, sebaik-baiknya kita gunakan 30% yang kita nak apply loan tu daripada gaji kita. Contoh kalau gaji 3K, biasanya kalau 30% adalah 900. So kalau nak beli rumah, sebaik-baiknya cari installment rumah yang 900 ke bawah. So harga rumah dalam 250,000 lah. So monthly kita akan dapat dalam 900 something atau ke bawah. Sebaik-baiknya kita dah set lah 30% daripada gaji digunakan untuk bayar rumah. Yang kedua, kita kena beli dekat dengan kawasan tempat kerja. Okay, kalau single tak ada masalah lah. Tak ada nak pecah tempat, nak cari satu untuk partner ataupun dekat dengan kawasan kita sendiri. So, tapi kalau biasanya lah apa yang berlaku, kalau orang nak beli rumah, pasangan nak beli rumah, dia akan dekat dengan tempat isteri dia. So apa yang kita buat, bagi yang masih belum kahwin, belum ada pasangan, kena juga fikir maybe pasangan tak minat kat kawasan tu, so kena ada timbang rasa lah, dan juga kena fikir dulu dan berkomunikasi lah. Okay, and final one, tak ada rumah yang sempurna. Biasa kalau rumah besar, lawa ke, dia confirm mahal. Kalau rumah murah tapi kawasan dia biasanya tak okey, dia mesti jauh daripada kawasan yang hot-hot, dekat mall, jauh dari mall ke, dia jauh daripada kedai ke, biasanya tu sebab tu harga dia murah. Ataupun kawasan tu dah cantik, rumah dia biasa-biasa je. So bila kita nak beli rumah ni, tak boleh nak expect everything will be perfect lah. Mesti ada kurang dia kat mana-mana, tapi as long as beli rumah, rasa dia dah cukup bagus lah. Okay, untuk kedua pula, untuk pelaburan. Sorry. Kita kena tahu sama ada pelaburan tu nak guna untuk cash flow ke ataupun capital appreciation. Okay, untuk cash flow ni macam sewa lah, kita setiap bulan kita dapat income daripada rumah tu. Ataupun kita nak cari capital gain atau capital, kita beli 5 years kita jual balik. Tu kena check balik untuk tengok sama ada kita dapat untung ataupun rugi. Harga dah tak sama macam sebelum tempat. Kita kena tahu kalau kita nak buat investment property, kalau kita dengar kan daripada sifu-sifu property semua, diorang dah 10 years ago diorang nak beli rumah. Rumah dulu lain. Kat KL ni bawah 100,000 pun boleh dapat. Sekarang jangan harap lah, even 200 plus pun kita dah kira murah lah. Itu pun kita kena fikir juga. Okay, kalau untuk perubahan kita kena buat untung semasa membeli, bukan masa menjual. Okay, kalau semua beli untuk buat investment, siapa nak sewa? Macam ni kita nak untung kan. So kita kena tengok balik tujuan beli rumah tersebut. Okay, yang ni korang boleh join sekali untuk semak kelayakan. Bagi rasanya kat sini ada yang pernah semak mortgage loan tak? Ataupun korang tak pernah semak? Sebab kalau tak semak, kita boleh pergi kepada iProperty Eligibility Loan ni. Kalau korang rajin lah, korang boleh gunakan ni untuk semak kelayakan korang. Kalau macam mana nak guna, ni aku tunjukkan cara dia. First, daripada gaji bersih korang, kita kena kira gaji bersih dulu. Daripada pendapatan kasar kita, kena tolak dengan potongan tetap macam KWSP, EPF, SOSO dan cukai tak payahlah. Okay, just ambil average je. Kalau gaji kita 3,000, rasanya EPF dengan SOSO ni dalam 300 je. So pendapatan bersih kita 2,700. Lepas tu kita kena kalikan dengan DSR maksimum. Okay, DSR ni dia ada cara kira dia. Cumanya bagi bawah 3,000, korang boleh tak 60%. Kalau gaji korang below 55,000, korang boleh tak 70%. So kalau untuk gaji bersih ni 2,700 kali dengan 60% ada dalam 1,620. Lepas tu kita kena tolak dengan loan yang sedia ada. Tak kisahlah loan apa pun, apa PTPTN ke, kereta, kredit, and apa personal loan ke. So tolak dengan personal loan tersebut 1,620 tolak dengan 500 jadi 1,120. Okay, daripada baki yang tinggal tadi 1,120 kena kali dengan 200.
Okay, 200 ni sebenarnya dipanggil sebagai rule of 200. Tapi ni waktu interest rate 4.5. Sekarang interest rate 3.0 boleh dapat. So kalikan dengan 250. Tapi tak apalah, kita ambil yang rendah. So kita akan dapat 224,000. Itulah harga rumah yang kita mampu milik. Okay, tapi kalau kali dengan 250, lebih kurang dalam 260-270. So range yang korang boleh belilah untuk lepas kalau korang apply loan. Right, so that's korang boleh pergi bila korang dah tahu korang punya kelayakan harga rumah. Now korang boleh pergi check dekat Loan Street ataupun mana-mana property website untuk check installment dengan kos yang korang perlukan. Katakan harga nak beli tu 500,000 and kita lepas loan 90%, kita letak tempoh 35 tahun. Untuk tempoh 35 tahun ni adalah max bagi untuk bank bagi kita lah. Maksudnya kalau umur kita 40, kita boleh apply 30 tahun je. Sebab max loan bagi sampai 70 tahun. So sebaiknya beli rumah before umur kita 35 tahun. Sebab kita boleh scale lagi. And then kadang faedah boleh letak 35, boleh letak 3.0 ikut kepada interest yang bank bagi. Sekarang letak 3.5 sebab kita expect high lah loan nak interest rate nak bagi kat kita. So jumlah pinjaman 450,000 and monthly installment lebih kurang dalam 1,800 lebih. So itulah daripada kalau gaji 5,000 mungkin boleh lah untuk lepas loan macam ni. Okay, itu monthly installment yang korang bayar untuk rumah. Maksudnya bulan-bulan selama 30 tahun korang akan bayar setiap bulan 1,800. Ini adalah yang sebelah dia, yuran guaman stamp duty ni adalah extra fees, transaction fees yang korang kena ready juga untuk settlekan pembelian rumah korang. Dia tak termasuk dalam harga rumah. Okay. First thing adalah yuran guaman SPA. Yang kedua stamp duty SPA. Kos dokumentasi pinjaman ni loan agreement lah. Yuran guaman dokumentasi pinjaman, duty stamp dokumentasi pinjaman dan juga wang pendahuluan sebanyak 10% deposit. Okay, kalau kira totalnya, katalah kita nak beli rumah subsale, sekurang-kurangnya kita kena ada cash sebanyak 70,000 di dalam bank kita. Itu kos yang kita nak guna untuk beli rumah subsale lah. Alright. Okay. So tadi kita dah kira berapa kita punya kelayakan, berapa harga rumah yang kita mampu beli. Sekarang kita pun nak kira berapa installment rumah yang agak kalau 200,000 berapa kita boleh beli, berapa kena bayar bulan-bulan. Sekarang kalau untuk korang apply loan pula, korang akan tengok scoring paling korang, sama ada korang ni pembayar yang bagus ataupun pembayar yang tak bagus. So antara benda yang dia check, the first adalah dari segi DSR korang. Yang kedua, SIKRIS ataupun SITOS korang. Maksudnya rekod-rekod pinjaman korang sebelum ni. Kalau korang pernah ada loan kereta ke apa ke, dia akan check juga. Ketiga, dia akan check kerja pembina ataupun kontrak. Kalau kontrak, most probability dia akan ditolak lah. Dan dia akan tengok kerja dah berapa lama. Kalau baru-baru tu mungkin agak susah. Dalam 6 bulan, 5 bulan ke bawah, mungkin agak susah nak lepas tu. Posisi kerja pun penting juga. Dia orang selalu tengok juga. Kalau lagi tinggi pangkat, lagi kepercayaan dia orang lagi tinggi lah untuk bagi korang loan. And ada personal loan sangat tak disukai oleh bank lah. Maksudnya kita tak tahu nak save money ataupun nak spend macam mana. Saving pun dia suka tengok, especially untuk ASB, bank suka tengok. So korang boleh lah, kalau yang tak ada loan lagi boleh buat loan ASB. Umur pun penting. Kalau dah 50, 60 tu susah sikit lah. Alright, so paling penting kat sini kena ada loan lah ataupun komitmen. Sebab selalunya kalau terlampau bersih pun, maksudnya tak pernah buat loan apa-apa, bank akan reject for sure. Tapi kebiasaannya untuk kita ni mungkin ada yang ambil PT-PTN, so kena clearkan dulu PT-PTN. Lepas tu baru boleh apply loan lain. Okay. Tapi bagi siapa yang tak pernah loan, the best one is credit card lah.
Credit card ni diorang akan record lah berapa banyak korang guna, berapa banyak korang bayar. Sebabnya lepas guna terus bayar balik. Ada satu soalan daripada Daniel Aizam. Angkat tangan. Boleh. Soalan Arif sebenarnya. Aku just paskan. Okay. Boleh. Oh, okay, next slide dah terus terjawab. The best is credit card Kalau tak ada, tadi soalan Arif apa? Kalau tak ada credit score, tak pernah buat loan atau credit card, affect tak probability untuk dapat loan? Aku ada soalan. Okay, Boleh. Farang. Ada siapa tadi? Arif Sufi? Arif Sufi kata kalau tak ada credit score, as in tak pernah buat loan atau credit card, affect tak probability untuk dapat loan? Maksudnya apply tapi tak lepas. Dia tak pernah ada credit score tu, tak adalah. Maksudnya credit score tu tak Kalau tak semestinya. pernah buat loan, tak pernah ada komitmen, memang bank akan reject. Oh, memang direct reject lah. Memang. So memang kena start dengan credit card tu. Okay Arif, Kena start. Sebab apa tau? Kalau kita nak loan rumah biasa 300-400 ribu kan. Macam mana bank nak tahu yang kita akan bayar duit tu? Yes, the commitment tu lah. So kita boleh. ada risiko bank kena terima. So bank tak nak tahu, tak nak benda tu. Dia kena tahu ada rekod lah. So dia nak tengok dia trend kita buat dulu lah dengan credit card. Betul. Alright. So second question, Farhan Hanafi. Yes. Farhan. Okay, aku ada soalan spesifik kepada kerja kontrak dan permanent tu. Sebab aku memang kerja dalam industri minyak dan gas, and the nature of work memang dia, I mean kalau sekarang punya in this current economy, memang dia buat apa on contract basis lah. Tapi yang contract basis bukanlah macam 6 bulan macam tu, dia macam 2 tahun, and then kalau ada project lagi, and then dia extend ada 2 tahun, benda macam tu lah. So macam untuk orang macam aku, macam mana chance dia untuk nak beli rumah? I mean after all memang akan contract basis. Bagi untuk kontrak ni, benda lain pun dia ada tengok juga. Contoh macam gaji basic korang, and berapa lama korang dah kerja. Kalau kontrak setahun 2 mungkin dia susah sikit. Tapi kalau dapat 5 tahun dah kontrak and korang punya nature of work memang on contract, selalunya tak ada masalah. Tapi kena refer pada bank balik. Okay? Memang kena pergi specific bank and tanya dia macam mana. Especially sekarang dengan keadaan sekarang, bank pun agak susah lah nak bagi. Okay, so next. Ada lagi soalan? Ada soalan lagi? Mohon mencelah jap. Boleh mencelah. Okay, boleh Azmo. Okay, Syakir, correct me if I'm wrong benda ni is gonna be useful for everyone else juga, because most of us are still young. Kita baru lagi. So kalau korang risau sangat takut tak dapat loan, one thing that you all could consider is using your parents as the guarantor. Meaning to say that kalau from bank's perspective, if whatever happens to you about your ability to repay the loan, at least pun diorang boleh tengok dekat kau punya parents. Tapi that is also subject to your parents' age jugalah. Your parents' age, your parents' debt punya DSR ratio apa semua tu lah. So maknanya kena tengok jugalah whether your parents tu actually boleh act as guarantor juga ke tak. So this could be useful for most of us, sebab considering assuming kita semua muda, so maksudnya parents kita pun relatively still young, which means that still boleh afford loan. So at least diorang boleh guarantee lah. And this does not necessarily mean that kalau apa-apa nanti anything happens, parent korang yang akan bayar. Tak semestinya. It's just that nak parent korang ni just act as backup je, just support je. Tapi parents kau tak adalah nak buat expectation yang parents kau akan bayar kalau kau sangkut. Faham tak? Just use it as support je. Kalau guarantor lah, standard guarantor kan, macam guarantor je. So that could be an option lah. Macam marah student dah biasa pakai guarantor ni kan.
Okay, tadi Hazmul kan cakap. Okay, thank you. Okay, Betul. Korang boleh guna juga guarantor untuk luluskan loan korang. Cumanya, tengok kepada loan tengok pada bank tersebut lah. Ada bank boleh bagi korang untuk bagi guarantor. Ada yang bank memang kalau guarantor pun dia tak akan lepaskan juga. So nak mudah dia, apa yang korang punya first step ni, korang just pergi je bank ataupun call, minta cek kelayakan. Itu the best way lah. Call pergi dia punya website, apply for mortgage tu. Nanti dia akan minta lah korang punya document everything, korang bagi je, nanti dia akan checkkan. Itu the best way lah. Tapi awal ni kalau korang nak estimate ke budget ke, boleh buat kira-kira macam ni lah, macam tadi tu. Tapi the best way korang call terus bank ataupun apply dia punya mortgage loan terus. Selalunya kalau tak lepas memang tak lepas lah. Alright, one last question before kita boleh move on to the last slide. Raoub tu ke Amir? Aku tak sure siapa tu. Okay, Napol. Razak. Siapa Napol Napol. Sorry. Sorry. Aku tahu Razak. Tak, aku tak tahu lah kalau this is related, tapi sebab we are talking about credit card kan right now. Do you guys know kalau our credit score is local or like international? Sebab I used to have credit card in the US kan, or like kalau member-member kita yang kerja dekat Singapore overseas, does that affect kalau kita nak beli rumah or apply loan dekat Malaysia? So pernah ada credit card dekat luar negara? Yeah. Okay, untuk check secrets ni usually bank akan check kan. Tapi kalau korang nak check sendiri, korang boleh pergi ke secrets.com kot. Sebab secrets ni di bawah Bank Negara Malaysia. So dia akan ambil semua rekod korang dekat semua financial institution. Maksudnya kalau korang pernah ambil loan dekat bank mana-mana ke, semua akan terus direct ke BNM. Dia masukkan dalam secrets korang. So cara nak check dia boleh pergi secrets. Tapi rasanya kalau kat luar negara, okay, aku tak sure lah. Rasanya dia tak masuk kot. I don't think it's applicable lah. Because for US punya credit cards, dia check ni dia punya SSN, Social Security Number. So I don't think yang untuk yang Malaysia dia ni, dia different instrument. Baik. Okay, thank you guys. Tapi bila korang terus check dengan bank lah. On Napol punya soalan tu, so from what I know and understand before this aku work with the company that partners with banks, is that when it comes to secrets, they usually will only look for local cards. So international tu would be depending on kalau kau still kerja dekat sana, dia akan minta bank negara tu submit international punya financial report from central bank lain punya ni lah, database. Tapi secrets would only check local lah when it comes to applying loan. I may be wrong due to COVID, but last time that is what we've been told lah from BNM. Okay, thank you semua. Alright, thank you Napol, thank you Ha, and everyone. Parang. Thank you Parang. So, boleh teruskan kot. Here. Okay, boleh teruskan ya. Right, next. So, kita nak kira kos beli rumah subsale. Okay, let's say katakan rumah yang kita nak beli tu RM500,000. Kita kena readykan deposit at least 15% from the price. So kita kena ada cash ataupun dalam KBSP account kita RM75,000. So first thing adalah dari segi deposit. Deposit ni memang kena letak 10%. So kalau rumah RM500,000, kita kena ada RM50,000. Okay, next is the transaction fees. Dia akan kira kos guaman dan juga stamp duty. Yang first sekali adalah SPA legal fees untuk lawyer siapkan SPA korang dan juga MOT. Lebih kurang dalam 1%, dia ada dia punya kiraan dia. Okay, tapi nanti kita boleh check lah.
So dalam ni adalah 1%. So 5,000. And then SPS stamp duty. So untuk setiap hak pindahan milik apa-apa pun dalam negara Malaysia ni, kita akan dikenakan stamp duty. Ada cara kira dia juga. Untuk 500,000 ni adalah sebanyak 1 plus 1 dalam 9,000. Kemudian ada loan legal fees sebanyak 1%, 45k. Loan stamp duty 0.5%, lebih kurang dalam 2.25k. Dan juga valuation fees 0.5%, 2.5k. So total dia adalah lebih kurang RM23,250 yang korang perlu bayar selepas korang sign SPA. Ni pun kena bayar cash ataupun melalui EPF korang, CWSP2 lah. And next, ya kena ada bayaran bulanan. Kita ada 90% daripada loan rumah, kita buat loan. And ada plus insurans lah. Ini kena ikut bank. Okay, cumanya since 2019 government dah bagi stamp duty exemption for first time house buyer. So yang kalau korang nampak yang warna hijau ni, SPA stamp duty dengan loan stamp duty, untuk first home buyer korang akan dikecualikan untuk pembelian rumah kediaman sahaja, residential. Kalau korang beli rumah commercial macam service apartment ataupun Soho, korang tak dikecualikan. Alright, faham Next, kita tengok kos membeli rumah undercom. Kalau rumah 500,000, deposit yang selalu dikenakan kosong hingga 10%. Tertakluk kepada developer punya offer lah. Selalunya sekarang memang dia akan cover lah, dia akan bagi rebate 10%. So deposit selalunya tak payah keluar. Cuma dia maybe akan minta booking dalam 1,000 ke 5,000 or maybe even lower from that. Tapi yang tu akan ditolak dari loan korang. So untuk kos government dan duty stamp, kalau untuk rumah subsale, korang kena ada dalam 5% daripada harga rumah. Tapi untuk undercon, usually diorang akan cover dah. Kalau tengok macam poster ni, dia dah letak rebate 10%, which is korang tak payah letak deposit lah. Free SPA and loan legal fees, free MOT and loan stamp duty. So apa yang aku cakap tadi, before this dah tak payah kena bayar. So boleh save sehingga 61,000. Okay, insurans pun sama je lah macam rumah subsale. Alright, so setakat tadi faham tak sebab tadi tu just untuk korang prepare untuk beli rumah? Kalau faham tak ada soalan, aku teruskan Boleh. Alright. So ni cara nak kaji list rumah. Bila kita dah buat semua cek kelayakan, cek berapa loan kita nak bayar bulan-bulan, yang kita dah tahu kos yang kita kena ready, sekarang kita dah boleh start cari rumah. So for ni ada cara agent lah caranya. Firstly dia akan pergi property website. For me, aku akan pilih ke mudah.my lah. So aku akan pilih satu kawasan. Let's say aku nak Ceras, so aku akan pergi kat mudah tu, aku pilih location, aku ambil Ceras, aku ambil property to sell. So aku akan sortkan daripada cheap to expensive, ambil range kelayakan. Kalau range kita layak sehingga 500,000 je, kita ambil lah sampai 500,000 je. Ambil lah dalam range 300 hingga 500,000. Ini kita akan listkan kondo taman yang kita nampak dalam list tu. Kita buat jadual lah, tengok berapa kondo yang kita dapat. Selalunya dia ulang-ulang je. Biasanya kondo yang harga 3 atau 5 tu dia akan ulang-ulang je. Ini kita boleh buat perbandingan. Daripada situ kita dah boleh choose the best dari segi facilities, location, price or amenities. So ini contoh dia. Korang boleh untuk cek harga rumah, especially untuk rumah subsale, korang boleh cek dekat bricks.my. Bricks.my ni dia akan letakkan harga detail lah untuk transaksi yang berlaku sebelum ni, yang jual beli rumah. Kat sini boleh tengok lah, dia akan letak daripada range 400,000 ada, 500,000 ada, 600,000. So dari sini kita dah boleh letakkan harga berapa rendah and berapa average rumah. Next, kita semak pula asking price dekat mudah.my, property guru. Tadi kita dah tengok bricks, kita dah tahu dah berapa average rumah tersebut. So bila tengok mudah ni, kita akan buat yang macam tadi lah, kita sort
murah ke mahal. Dan kita akan semak balik berapa harga pasaran. So kat situ kita dah boleh tahu lebih kurang market value kat kawasan tu berapa. So kita akan sortkan dia daripada murah ke mahal. Sorry. Okay, so once kita dah tahu rumah yang kita nak cari tu, kita boleh explore dia punya neighborhood. So let's say aku berminat dengan Vista Amani Bandar Super Metro Turas. So boleh pergi ke iProperty Guru. Korang boleh check dekat dia punya website. Dia ada tulis transport, education, medical. So dia benda-benda yang ada dekat sekitar tu. So kita boleh kaji dengan mudah lah kat sini. Tak payah nak pergi kawasan tersebut, nak pergi pusing-pusing tengok apa yang ada. Ini just kilas pandang je. Kat sini pun boleh tengok dia punya pricing insight, facilities dia and everything lah. Pergi kat Property Guru tengok. So bila korang dah buat semua benda ni and korang dah compilekan dia, korang dah boleh compare kalau untuk satu kawasan tu which house is the best. Kan contoh macam ni. Yang atas ni rumah subsale dekat Ceras, Vista Amani, Asana lumayan everything. And kita boleh tahu berapa square feet rumah dia and price per square feet. So kat sini kita dah boleh bandingkan agak-agaknya manalah rumah yang kita sesuai and mana yang kita berminat. Senang nak buat comparison. And then benda ni pun boleh pakai untuk rumah undercon. Kalau rumah undercon, usually kita tak tahu price yang sebenarnya sebab dia price in the future kan. Tapi kita boleh compare juga dengan gunakan price subsale. So kita at least kita boleh banding perbezaan yang ketara lah kalau kita nampak lah. Let's say J2P yang residence ni kan 1,200 harga dia dah sampai 1.3 juta. Tapi yang lain ada je 1,000 lebih square feet boleh dapat 400-500 ribu. Tapi kena tengoklah juga dia punya facilities dan benda lain. So benda ni penting sebab for you to choose the best house lah. So lagi satu ada satu question from Sharina. Okay. Would you consider the developer as well untuk beli rumah ni lah? Macam mana? The developer tu, kita would you consider? Kau akan consider tak developer land developer tu? Biasanya untuk developer ni kita boleh check dekat website JPN, Jabatan Perumahan Negara. Dia adalah set untuk blacklist dia. So daripada situ korang kena check lah step satu sama ada developer yang korang tengok tu dah kena blacklist ke belum. Dah belum, korang boleh proceed lah. So maksudnya blacklist tapi still boleh operate? Betul. Oh, dia still boleh operate tapi dia dah blacklisted je lah. Dah kena blacklisted. Sebab ada certain macam problem yang dia tak bayar tribunal fees ke ataupun dia tak lepaskan fee. Ada contoh? Sorry? Ada contoh blacklisted developers? Contoh blacklisted kena check dekat website tu. Website apa? Rasanya apa dia letak kat ujung ni sekali. Ada juga. Apa nanti kita pergi. Boleh. Alright. Ya, Sharina and also Shakira. Satu soalan. Okay bang. Oh, dah masuk. Okay. Boleh? Boleh. Ni time nak choosing the right house. Aku perlu consider, selalu orang tanya untuk investment ataupun untuk stay. So apa benda perlu consider, and secondly how does it affect our choosing criteria? First kali benda ni dah ditanya belum? Dah cover ke belum? Sorry. Belum kot. Okay. So first apa difference rumah untuk duduk dengan rumah untuk invest. Okay. And then second apa beza kriteria yang perlu kita tengok untuk dua-dua ni? Okay. So nak tahu beza untuk duduk ataupun nak bagi investment kan? So usually untuk investment apa yang orang tengok adalah location dia. Dia tengok kawasan tu ada booster tak?
Okay, contoh kalau korang nak beli rumah dekat mana? Let's say Bangi kan, kawasan sebelum ni. So kalau kat Bangi ni, dia popular dekat kawasan sekitar UKM. So dekat sekitar UKM tu ada kira sebagai booster sebab dia ada penyewa. Bukan sebab student-student kat situ akan pindahkan keluar. So dia orang akan cari rumah. And kawasan-kawasan kat sekitar tu boleh buat jadi rumah sewa. Bukan tu je, dalam tu pun ada lecturer. So maybe ada lecturer yang sekejap je, kerja sekejap, yang ada orang yang kerja jaga cafe semua everything. Dia orang pun akan duduk kat kawasan luar. And biasanya dia orang pun akan menyewa lah. So first thing kita kena cari untuk rumah investment dari segi booster. Kalau kita nak cari cash flow lah biasanya untuk dapat pendapatan bulanan, sewa let's say. So benda betul kita tengok siapa yang nak sewa. Kalau kita sewa dekat mana nak KLIA, area situ Sepang kan. So apa yang terjadi sekarang, siapa yang nak sewa dekat area situ? Kan? Itu pun jadi salah satu kriteria lah, kena tengok. Sebab tu kena tahu. Software tu tak ada orang nak sewa kan? Macam mana? So maknanya kalau bila orang tanya, bila developer, bila agent tanya kat kita nak duduk atau nak investment ni memang purely sewa lah. Dia ada dua. Satu daripada segi cash flow, maksudnya kita bulan-bulan kita nak generate duit. Kita beli rumah tu bayar installment 1,000. Kita sewakan 1,200, 1,500. So kat situ kita dah boleh generate cash flow untuk kita punya kira income. Yang kedua adalah capital gain ataupun capital appreciation. Untuk capital gain ni, rumah kita beli sekarang, let's say kita beli rumah 500,000, kita sewa, kalau rumah 500,000 ni monthly dalam 2,000, tapi kita tak nak cash flow. So kita sewakan 1,500, maksudnya kita kena bayar extra 500, penyewa bayar 1,500. Tapi at the end of the day, after 5 years, kita nak jual rumah tu. And rumah tu akan go up in value lah. Kalau 500,000, after 5 years maybe bagi 600,000, 700,000. Ikut dia punya hotspot. Kalau rumah tu bagus, memang dia pergi naik gila-gila punya. Itu untuk capital gain. Yang cash flow tadi, kena tengok dia punya kawasan tu boleh stay for long time tak? Penyewaan kat situ lama tak? Untuk capital gain, biasanya untuk orang beli, simpan, jual. Dia nak dapat lump sum. Macam tu. Daripada sewa mungkin kita boleh guna untuk Airbnb juga kan? Boleh buat Airbnb. Airbnb Homestay semua boleh. So Airbnb ni kalau from your experience lah, biasanya memang buat untung. Untuk sekarang memang tak untung kan. Tapi before COVID ni, pre-COVID, agak-agak business Airbnb ni menguntungkan ke tak? So before this, ada kawan aku since aku UKM, dia ada buat business Airbnb. Rumah tu dia beli 500,000 kot. 2,000 monthly. Dia beli kat KL lah. Alright. And dia buat Airbnb. So bulanan dia tunjuk kat aku, rumah dia full setiap hari sepanjang bulan. Dia dapat dalam 15,000 kot sebulan. Dia bayar rumah tu 2,000, 13,000 tu untung lah. And bukan tu je, after 35 years dia dapat rumah tu. Tu macam free money for asset lah. 15,000 tu after commission semua lah. Dah bayar commission kat Airbnb semua. Betul. Okay. So, consider Airbnb lagi better lah actually kan. Tapi just that kalau sewa ni the less risk lah sebab kita ada, dia orang ada komitmen, betul? Betul. Okay. Macam sekarang Airbnb memang tak laku lah. Homestay semua memang dah habis lah. Okay, so ada satu lagi soalan kot sebelum kita boleh teruskan. Bukan some units development don't allow Airbnb ke? Because now a lot of apartment units district authority start charge tax. Kalau tulis elok-elok lah Noiman. Kat mana? Dekat question tu, in call messages. Boleh tekan tak? Tak apa, kita teruskan dulu lah. Teruskan lah, kita pun dah 9:40 dah. Kita teruskan dengan
Flex. Okay, next. Okay, ni gambaran kalau korang nak beli freehold property subsale. Ringkas je. Bila korang dah pergi tengok rumah tu, korang berminat, korang kena sign ATP, Agreement to Purchase, yang disediakan oleh agent. Lepas tu korang kena bayar 3.18. Ini deposit lah 10%, tapi kena bayar dulu 3.18% kepada agensi punya account. Lepas tu korang kena bagi dokumen dekat agent. Agent akan hantar both flat loan submission. Dalam tempoh 21 hari, misalnya akan dapat jawapan lah sama ada lulus ataupun reject. Kalau reject, korang akan dapat balik 3.18. Tapi kalau approve, lawyer akan siapkan sign purchase agreement ni, dan korang kena bayar balance 68.2%. Kalau rumah rumah katalah RM100,000, korang kena bayar RM3,180. Lepas dah sign SPA ni, korang kena bayar lagi extra RM6,820. And juga korang kena bayar extra fees jadi tu 5%. Kalau rumah RM100,000, 5% adalah RM5,000 bayar pada lawyer untuk lawyer settlekan semua benda ni. Tapi ada certain loan dia bagi masuk dalam loan dia. Tengok juga. And sekarang kita ada stamp duty exception for first home buyer. So banyak kita boleh backup lah. Okay, itu je kerja buyer. Settle. Dah bayar, ya 60-20%, relax. Kemudian lawyer akan settlekan lah. Untuk rumah freehold, dia ambil masa lebih kurang 3 ke 4 bulan untuk korang dapat kunci. Okay, faham? Okay, kalau korang beli bulan 1, booking semua settle bulan 2. Bulan 2 korang sign SPA, maksudnya korang akan dapat rumah dalam bulan 6. Kunci dia akan dapat bulan 6 lah. Okay, itu untuk freehold property. Untuk leasehold property, beza dia lepas sign tu, kena tunggu dalam 2-3 bulan untuk lawyer dapatkan consent daripada kerajaan negeri untuk luluskan pindahan bilik rumah. Alright. So tambah dia, kalau tadi kita dapat bulan 6, ini maybe dapat dalam bulan 7-8. So lambat dalam 2-3 bulan. Okay, ni pula tempoh pembelian undercount. So sama je tadi, kita check loan, kita sedia rumah, kita letak booking and then apply loan. After seminggu maybe loan dah diluluskan dan kita boleh sign SPA. After sign SPA, kita kena bayar. Okay, sorry, sini tak ada lah. Dekat tanda tangan perjanjian and bayar baki sewa tinggal rumah ni, usually undercount dah settle lah, so dah tak payah. And since that, korang relax je lah. Tunggu sampai bank keluarkan arahan untuk korang bayar progressive payment. Maksudnya rumah tu kan tak siap lagi, tapi kita kena still bayar. Okay, tadi terlupa. Okay, kalau kita beli rumah subsale tadi tak siap lagi, rumah subsale dah siap, kita kena bayar lepas first disburse. So dalam 2-3 bulan lepas tu rumah freehold lah, kita dah start kena bayar installment, tapi kita tak dapat kunci rumah, kita tak boleh masuk rumah lagi. Okay, untuk undercount pula, kita kena bayar progressive payment dan tunggu untuk landed dalam 2 tahun, dalam strata 3 tahun. After that baru korang akan dapat kunci rumah, vacant possession lah. Alright, so ni cara nak kira progressive payment. Ni aku ambil sunnah. Sebab HDA dah letakkan, dah protect untuk rumah baru buat ni, undercount project, diorang kena siapkan step by step and baru dia boleh claim daripada bank untuk ambil duit. Okay, so sebab tu untuk protect lah, supaya tak ada pemaju dapat duit semua, dia lari. Ni kementerian buat lah untuk protect pembeli. So katakan projek siap dalam 3 tahun, harga rumah RM400,000, interest 4.4%, kita ambil tempoh loan 30 tahun, monthly installment RM1,796. So kata kita beli tahun ni pada bulan 7 and completion dah siap 10%. So dia akan minta 10% daripada harga rumah kali dengan interest rate, bahagi dengan harga rumah, bahagi dengan setahun, kali dengan hari pada bulan tu. So untuk first month bulan Januari, RM147 kena bayar kepada bank lah.
dia kira sebagai positive payment. So dia akan tambah add on lah sampai korang punya monthly installment 1,796, baru korang dapat kunci yang boleh duduk rumah tersebut. So maksudnya Undercoin ni kalau korang beli, korang dah kena tahulah korang dah kena bayar walaupun rumah tu tak siap lagi. Tu dia punya cons lah selalunya, and ramai orang tak tahu benda ni, tengok dah kena bayar and dia nak cancel. Tu jadi problem yang besar lah. Okay, next is affordable housing scheme. Banyak sangat kat Malaysia ni. Prima, skip Prima, skip wilayah, banyak sangat lah. So check each one, baca apa dia punya kriteria, tengok apa dia punya benefit. For me personally, aku suka skim rumah pertama aku. Sebab dia cover sampai 500,000 and then dia boleh bagi sehingga 110% loan, full loan and extra lagi. And yang paling best, dia punya bank mostly total semua bank kat Malaysia ni ada dalam skim rumah pertama tu. And dia boleh guna untuk rumah subsale, rumah undercoin. Dia boleh cover. So bagi aku maybe akan ambil skim rumah pertama aku lah kalau nak beli rumah pertama. Tapi yang kat KL, make sure tengok rumah ambil dulu lah, dari wilayah. The price very good lah compare dengan dia punya sekitar dia kan. Projek dia memang hot, selalu sold out. Okay, ni aku letak property video website untuk korang check lah. So banyak pilihan korang boleh buat. Cumanya aku selalu guna 4 je lah, 3 atau 4. Biasanya property guru dan mudah.my. Okay, Loyat ni penting kalau korang nak tengok rumah undercoin. Okay, selalunya dekat property yang website established ni, selalunya dia punya untuk korang tengok rumah undercoin dia lambat. Tak tahu sebab apa, tapi memang korang tak akan jumpa rumah yang APDA dah lulus, undercoin dah start, dia keluarkan tak ada. So selalunya kalau kita jumpa ni, rumah tu selalunya kalau bagus dah 300,000, 400,000, dia dah 50%, 60% sold out. So pergi Loyat. Loyat ni korang boleh jumpa orang bincang pasal projek baru lah, masalah ke projek tu, atau projek baru nak siap, ada kabel projek baru semua. So kat Loyat korang boleh search undercoin project ataupun dia projek KL, anything lah. Next is korang kena guna Facebook ataupun Google. Next korang search sebanyak mungkin apartment ataupun rumah yang korang nak, kriteria yang macam. Contoh kalau kat KL, dalam lama ni aku nak cari rumah 300,000. So aku tulis undercoin 300,000, ataupun aku tulis first home buyer Kuala Lumpur, beli rumah pertama. Tulis sebanyak mungkin, cari dekat dalam tu property group dia, page dia, search kat Google. Sebab apa tau, bila korang buat benda ni, dia akan pump semua advertisement, semua benda lah daripada Google Ads, Facebook Ads masuk dalam korang punya advertisement. So korang daripada situ, korang dah boleh start tengok banyak kali akan keluar korang punya advertisement tu pasal property. Tapi jangan cari property yang 1 juta, 2 juta. So sebab dia akan keluar yang lebih kurang macam tu lah. Kalau rumah 300,000 dia akan keluar macam tu lah. Raiman mungkin boleh tengok kan? Apa dia? Raiman mungkin boleh tengok 1 juta, 2 juta. Itulah. Itu lain lah, itu lain level lah. Yelah boleh, confirm. Alright. Okay. Jap. Okay, itulah, pergi forum untuk siapa yang berminat rumah undercoin ni, nak dapatkan projek tu awal. Sebab selalu je kalau korang pergi property, lambat lah, memang tak dapat. Memang dah sold out. So pergi kat guna Facebook, Google, Loyat ni, search selalu. Okay. So tadi patutnya aku letak tapi aku dah delete dah. Kan korang boleh pergi dekat untuk check blacklist rumah tu. Korang pergi ke Jabatan Perumahan Negara, pergi ke laporan JPN, pemaju yang disenarai hitam. Pergi ke Jabatan Perumahan Negara. Ni yang dekat e-home kpkt.government index ni. Betul. Ya, saudara Haris dah share. Boleh aku try reshare balik. Alright, situ je lah. So, can check betul ke ni.
Tak apa Syakir, nanti kalau kita akan share balik the slides original kau buat tu, yang the one that very detailed tu kan. So kau boleh highlight lah kat situ nanti which website yang kau mention tu. Blacklisted kan. Tak pun bagi je yang aku siapkan sebelum ni, share je kat semua orang. Situ ada semua. Alright, so thank you very much, Syakir Rahman. A great presentation. So now is the Q&A session. So kita start balik dengan bio. Tadi ada satu soalan. Preferably go for freehold tenure ataupun leasehold? Freehold atau leasehold? Freehold atau leasehold? For me personally freehold lah. Sebab dia freehold ni, dia tak ada konsep. Maksudnya korang boleh jual kepada sesiapa je. Korang boleh jual pada Bumi Putra, non-Bumi Putra, korang boleh jual. Nak pindah bilik pun tak ada masalah. Tapi harga dia mahal sikit. Kalau lagi mahal. Tapi leasehold ni selalunya dekat tempat-tempat hotspot, betul ke? Betul. Bila kerajaan pajakkan negeri, pajakkan kawasan tu, maksudnya dia rasa kawasan tu boleh membangun something special lah. Sebab tu dia pajak kawasan tu. Macam kat Bangi banyak, dekat Puchong pun banyak rumah leasehold. Sebab dia orang tahu tempat tu ada potensi untuk meletup lah. Maksudnya dari segi pembangunan. Okay, faham? Cuma je orang jangan salah faham kalau freehold ni government tak boleh take over. Kalau government kata nak buat forced acquisition, dia nak buat MRT, dia boleh ambil rumah tu. Leasehold pun sama. Leasehold lagi lah sebab dah pajak kan. So kerajaan ada kuasa nak ambil balik. Okay, so the next question Mohon mencelah sikit. Siapa tu? Azmo ke? Azmo nak mencelah kita bagi. Tak adalah. Mungkin Syakir kalau aku salah pun cakap tau. Tapi based on apa yang aku tahu, by right free tenure ni, whether freehold or leasehold, wouldn't really be a big concern if you are buying condo lah. High rise punya accommodation, high rise punya dwellings. Because even though kalau kau beli condo tu freehold pun, by right the value of condo tu eventually dia takkan naik sangat in the long run tu, as in like more than 50 years lah. Sebab kondo pun makin lama nanti bila dah tua sangat bukan orang nak duduk sangat pun kan kalau dah tua. Macam kita lah, kalau kita nak beli apartment lebih 50 tahun, 60 tahun, ada ke orang nak duduk? Tak ada kan. So if you are buying a high rise punya condo, by right freehold or leasehold shouldn't really be a big concern lah. Kalau London is a different thing lah. London yalah, make sense lah for you to opt for freehold lah, given what Syakir just told us now. Okay, so that's all. Bro, nak tambah sikit lah. Okay, tambah boleh. Syakir, regarding freehold dengan leasehold kan, memang as part of government, memang diorang ada hak lah and kuasa untuk ambil balik. Kalau leasehold tu 99 years, but whenever government still nak ambil ke apa, usually they would give compensation payments lah. But it depends on sama ada dia nak bagi ikut kadar tanah semasa ataupun dia boleh juga bagi another unit to that owner lah. So doesn't mean you ambil leasehold, you would be at a disadvantage lah. Still boleh dapat juga compensation payment. Kerajaan baik juga lah. Betul. Kerajaan even dia nak ambil pun dia kena buat pampasan lah. Sebenarnya leasehold ni kena renew setiap maksudnya kalau nak jual kena renew premium dia. Itu je lah dia punya disadvantage dia kalau nak jual. Kalau dia develop benda lain, probably dia akan bagi compensation ataupun bagi satu unit yang dekat tempat lain. Contoh tadi kan. Betul. Alright. Okay, so dah terjawab leasehold dengan freehold. High rise tak affected sangat, probably lah kan, tak affected sangat sebab macam Hazmo cakap tadi, after 50 years probably kita mula tak nak duduk dekat tempat yang sama kan. So leasehold is like 99 years.
Okay, so moving on to the second question from Petro Flanges. Okay, jap. Kita ada 5 minit. So kita try kalau sempat kita habiskan Q&A ni. Petro Flanges, Noraiman. Oh, ni businessman berjaya ni. So kita tengok bukan, tadi yang soalan tadi Airbnb ni. So ada some tak allow Airbnb. And also they ada district authorities tak charge tax kalau nak sewa kan. They sort of apply for license. They ask for license. This one is just for BNB, is it? Yeah, especially for current apartments now. By the beach, so mostly like personal experience team OSK in property. So they are starting to charge taxes and also ask to apply for licenses. They don't allow Airbnb anymore. So Airbnb most of the time they don't follow the rules. For example, one house 10 orang masuk. So that would, if someone is investing, let's say in that condo, memang it will destroy the market pretty much. I mean, you will get your prices that you want to rent out. You can't really rent at high prices anymore because dia satu malam, let's say satu bilik 10 orang akan masuk. So I think Airbnb in a development is not good for investment, if you ask me. Okay. So I want to ask, what do you think lah? Oh yeah, what's your opinion, Sadrul Syakir? Okay ke Bang? Apa soalan dia tadi? Sebab dia bergema aku punya. Oh, bergema. Is it yang mana? Don't allow Airbnb ke? Ya. Ini district authorities start charge Tax. Okay. Basically, Rahman cakap dia tak suggest boleh balik soalan, boleh ulang balik Rahman. Tak. Now a lot of property development they don't really allow Airbnb. Betul. Sekarang banyak property ataupun taman selalunya ataupun apartment semua, diorang tak bagi Airbnb. So for future maybe susah sikit lah untuk Airbnb go further. I mean, Syakir, even if we own the house, like the house is ours completely, pun tak boleh buat Airbnb macam tu. So, usually dia dekat strata title sebab kita di bawah satu atap untuk rumah ni tak boleh disewa kepada orang luar. Tak boleh diberi macam homestay semualah. Selalunya sebab dia ada strata management act, dia memang tak bagi untuk Airbnb. Selalunya yang ada guard, ada taman. Oh, I see. Strata punya ni lah, property kan. Selalunya dia punya jabatan, apa orang kata, department tu lah. Dia orang yang bagi, tetap bagi. Pulang kat mereka. Alright. So probably lagi 2 question sempat kot. Dan lebih masa sikit lah. So the next question, Kiki, for undercon, berapa banyak kita kena bayar for progressive payment and usually for how long? Okay, Kiki kan, for undercon, berapa banyak kita kena bayar for progressive payment and usually how long? Okay, macam tadi tu dia, nanti korang kena tengok slide balik cara kira dia sebab dia ikut price daripada harga rumah kali dengan interest rate yang korang dapat, kali dengan bulan tu punya hari bahagi dengan 365 kali 100. Ikutlah tadi ada cara kira dia. So korang kena bayar usually bila developer dah siap 10% daripada whole project. Maksudnya dia dah clear tanah, dia dah korek tanah, pasang piling, everything tu dia kira sebagai 10%. Started from that, korang kena bayar progressive payment. Selalunya bank dah bagi tahu awal untuk korang bayar progressive payment tu je lah. Selalunya dalam starting 100 something to 100 something lah untuk rumah bawah 500k. Okay, for how long tu? Sehingga korang bayar full payment lah. Tapi dia cover interest sahaja. Yang korang bayar ni awal-awal 100, 200 dia cover interest je. Tapi ada orang aku baca dia kata boleh tanya bank nak bayar capital sekali. Tapi mahal sikit lah. Tu kena bincang dengan bank. More to bank lah. Okay. So apa lagi?
Ya, soalan Bayu. Bayu punya soalan Bayu punya Skim boleh ambil 2 ke boleh ambil 1 je? Contoh kalau macam ambil loan separuh bank lain ke apa ke, atau ambil 2 skim, tak tahu. Ke memang boleh 1 skim je satu rumah? Skim rumah pertama, skim yang home first home buyer, 1 je. Nama pun skim first kan, first home. So 1 je. Tak why. Tapi contoh macam korang nak beli rumah WIP tapi nak pakai skim rumah pertama tu, boleh. Sebab rumah WIP tu projek government, skim tu bank punya. So boleh gabung. Tapi kalau korang nak skim Maybank bagi house key ke, korang nak skim bank Islamic Bank nak gabung loan dia, tak boleh. Tapi kalau kata macam rumah residensi wilayah tu, kalau kata lagi satu punya skim instead of macam skim first housing scheme semua tu, boleh ke? Contohnya macam rumah Selangorku Tak boleh, selalunya 1 je. 1 je. Kalau nama korang dah ada kat rumah WIP tu, korang dah tak eligible for Selangorku, rumah Prima, negeri lain pun tak boleh. Sebab korang dah ada rumah. Tu. Okay. So probably the last question lah. Dah pukul 10 dah. Kau rasa skim rumah pertamaku tu applicable to all negeri di Malaysia ke? Ataupun ada selected negeri je? Skim rumah pertama tu dekat seluruh Malaysia. Bila nak apply nanti biar aku tanyalah ada rumah ke belum, tu nak pakai skim mana. Alright. Okay, sorry Tan. So for closing lah, ada closing sikit ke? Bang, macam mana? ada closing ke? Kontak-kontak? Tak ada. Tapi kalau korang ada soalan ke apa, tanya je, jangan malu-malu. Sebab Katik pun pernah tanya aku, ramai juga pernah tanya. Katik pernah tanya? Torak pun pernah tanya. Okay. Kalau korang tak beli dengan aku pun tak apa, tapi boleh tanyalah, jangan malu-malu. Okay, gitu. So thank you very much Syakir Rahman. So if anything, the questions yang tinggal tu ada probably lagi 5. Kita akan answer in a fact sheet, supervised by Saudara Syakir. And if anything, like Syakir cakap tadi, boleh tanya direct. Probably boleh provide sikit tweet handle ke apa ke? Tweet handle ke, Insta ke? Bang, boleh? Apa dia? Twitter. Tweet handle lah, okay, aku type kan. Bergema? Apa tak dengar? Bergema? Tweet handle tengok kat Twitter batch tu ada tag tu. Boleh boleh tengok, dapatkan semua informasi daripada Twitter batch MCKK Class of 13. Ada Syakir Rahman kat situ. So korang boleh follow dekat Twitter ataupun Instagram, dan tanya soalan lah, apa-apa yang berkaitan dengan property. And thank you everyone. Have a good night. Thank you guys.